أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وبه نستغفره. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم ادفع واكشف عنا البلاء والوباء، خصوصا وباء الكورونا والفحشاء ما لا يدفعه ولا يكشفه أحد غيرك. اللهم تمم بالخير. اللهم آمين. ثم أما بعد. Hadirin muslimin dan muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah dan dikasihi sekalian, alhamdulillah wa syukrulillah. Yang pertama-tamanya sama-sama kita mengucapkan dan memanjatkan puji serta syukur yang setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat kurniaan Allah yang dilimpahkan kepada kita dengan berbagai-bagai bentuk nikmat. Ya, walaupun pada saat ini kita masih diuji dengan wabak virus corona ini yang mutaakhir ini dah merebak balik. Negeri Perak pun ada juga. Namun selain daripada usaha-usaha yang dilakukan untuk mencegahnya dengan SOP-nya apa semua tu, kita juga tidak lupa untuk sentiasa berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihilangkan musibah ini dah. Namun tuan-tuan, kita selalu kena bermuhasabah lah dari sudut hubungan kita dengan Allah. Kerana apa saja yang berlaku ni ada sebab musabab, maka kita perlu melihat kepada itu semua. Moga-moga dengan itu kita akan diselamatkan oleh Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, pada malam ni kita dapat bersama kembali untuk kita menyambung lagi perbincangan di dalam kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, jalan para abid menuju ke syurga Allah Rabbul Alamin. Baik, kita masih bincang dalam bab yang keempat, ya. Dalam bab yang keempat ini, iaitulah dalam aqabah yang keempat, aqabatul awarid. Aqabah kedatangan gangguan-gangguan rintangan, ya, iaitulah di dalam kita menjalani jalan ibadah, jalan akhirat, jalan
yang untuk menyampaikan kita kepada redha Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ghazali, di perjalanan ini seringkali ada gangguan-gangguan rintangan yang mendatang. Yang mendatang. Jadi antaranya yang mendatang ini dalam bentuk gangguan rintangan, yang pertamanya adalah perkara yang berkait dengan rezeki dan usaha mencari rezeki. Sebab tuan-tuan, kadang-kadang oleh kerana nak cari rezeki atas alasan nak cari rezeki, ada orang yang sampai mencuaikan kewajipan solat. Ya, kadang-kadang mencuaikan ataupun membelakangi hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah, ya, berkait dengan pergaulan, berkait dengan aurat dan seumpamanya. Jadi dia mengganggu usaha kita di dalam menjalani jalan ibadah, sedangkan kita dah sebut dulu Allah Ta'ala menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu beribadah kepadaku, yakni mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gangguan pertama adalah berkait dengan rezeki, ya. Yang keduanya adalah berkait dengan mara bahaya yang mendatang. Nanti ini dalam yang kedua ni kita belum masuk lagi, kita masih dalam bincang yang pertama, cuma saya sebut sepintas selalu dulu. Gangguan rintangan yang ketiga ialah qada Allah. Suatu benda yang ketentuan Allah dalam bentuk musibah, yang secara umumnya benda musibah ni siapa yang suka dapat musibah tak? Benda yang kita tak suka. Namun bila ianya adalah ketentuan Allah, bagaimana kita nak menghadapinya? Itu dia akan dibincang. Yang keempat, yang terakhir dalam gangguan rintangan, ialah kesusahan dan bala bencana. Qada Allah satu dah, kesusahan. Kita ni hidup dalam keadaan susah, dengan berbagai-bagai ujian daripada Allah. Maka ini juga seringkali mengganggu perjalanan ibadah kita dalam usaha kita ini menjalani jalan akhirat ini. Baik, kita masih bincang di dalam gangguan rintangan yang pertama, iaitu dalam perkara berkait dengan rezeki. Jadi Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia menyebut kepada kita untuk menghadapi rintangan yang berkait dengan rezeki ini, maka dia sebut kepada kita iaitulah dengan cara kita ini bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, caranya adalah dengan kita ini diwajibkan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab tuan-tuan, kita mahu supaya di dalam kita ini menjalani sunnatullah, yakni keluar mencari rezeki, keluar bekerja mencari rezeki. Dalam keadaan kita ini keluar bekerja mencari rezeki, dalam waktu yang sama hati kita hendaklah dalam keadaan bertawakal kepada Allah. Ya, kalau boleh buat begitu, itulah dengan diiringi dengan sifat tawakal kepada Allah, maka insya-Allah usaha kita mencari rezeki ini tidak akan mengganggu, perjalanan ibadah kita ini. Supaya dengan itu kita boleh beribadah dengan tenang, khusyuk dan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak tuan-tuan, kita ambil contoh mudahlah. Kita sedang solat ni, kita dalam keadaan kita solat pun,
hati kita, fikiran kita duk fikir macam-macam perkara berkait dengan rezeki ini. Lebih-lebih lagi bila ada keperluan-keperluan yang mendatanglah berkait dengan perbelanjaan dan seumpamanya, maka dia akan mengganggu tumpuan kita, mengganggu hadirnya hati kita ketika kita bersolat contohnya. Sedangkan orang yang bertawakal kepada Allah, dia bila dia bertawakal dalam masalah rezeki ini, insya-Allah hatinya akan jadi tenang. Dia boleh tumpu kepada amal ibadah sebab dia tahu rezeki ini begini dan begini. Dia memahami konsep rezeki ini macam mana. Tapi bagi orang yang tidak memahami konsep rezeki dalam pemahaman yang sebenar, itulah yang dia duk rasa runsing, dia duk rasa bimbang dan seumpamanya. Baik. Kita sambung seterusnya, di mana disebut dulu sebab yang terakhir bincang bulan 1, ini bulan 2 ni masuk bulan 1 ni dah bulan berapa tuan-tuan? Bila PKP berhenti lama juga, kemudian nak sambung balik tu dah 9 bulan tak? Yang saya tulis lah yang terakhir bulan 1 2020. Ya ke tidak, betul lah rasanya. Ya, jadi tertangguh apa pun insya-Allah lah ya. Sebab tu saya sebut balik benda yang kita bincang sepintas lalulah, supaya kita bila kita sambung ni kita nampak apa sambungannya tak. Jangan sambung-sambung tak tahu awal ceritanya, episod pertama dulu tak tahu. Tengok cerita baru ni jadi pening ya. Baik. Bagaimana dulu disebut bahawa, ni saya baca yang kita kata nasnya lah ataupun matannya. Saya ambil sebahagiannya. Imam Al-Ghazali menyebut, dan orang yang bertawakal pula berazam melaksanakan segala urusan pekerjaannya berasaskan kepada kekuatan iman, celik mata hati, kesempurnaan keyakinan terhadap janji Allah Subhanahu, dan lagi kesempurnaan kepercayaannya terhadap jaminan Allah. Maksudnya rezeki ni tuan-tuan, benda yang Allah dah jamin kepada kita. Kadang-kadang yang kita duk rungsing ni, adalah rezeki yang kita nak lebih daripada keperluan. Tu rezeki yang kata ulama, rezeki yang akan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita ini berdiri bangkit beribadah kepada Allah. Rezeki yang mana yang mana dengan rezeki itu kita akan ada kekuatan untuk beramal ibadah. Rezeki ini telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala dah jamin dah untuk kita semua. Cuma rezeki yang lain, seperti rezeki yang kita nak lebih, kita nak rezeki dalam bentuk kita nak ada simpanan tu tuan-tuan kadang-kadang. Inilah yang sering kali menjadi suatu gangguan yang mendatang kepada hati, kepada fikiran, kepada jasad kita. Sebab itulah disebut di sini, orang yang percaya dengan jaminan rezeki daripada Allah, maka dia akan berusaha, dia akan hidup menjalani hidup ini berasaskan kepada kekuatan iman kepada Allah, keyakinan jaminan rezeki itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Disambung lagi, maka oleh itu lantas dia tidak berpaling kepada manusia yang menakutkannya, dan dia tidak menghiraukan kepada syaitan yang mewaswaskannya. Maka dengan itu dia berjaya mencapai segala maksudnya, dan dia berjaya mendapat segala tuntutannya. Itu dia. Tadi dia tak takutlah. Manusia yang menakut-nakutkannya,
Contohnya memanglah tuan-tuan ya, kita ni bila sebut bekerja ni, kita nampaknya mungkin kita bekerja dengan kerajaan, tak bekerja dengan satu syarikat, mana ada majikan, ada tuan, kita ni pekerja. Maka kadang-kadang tuan ataupun majikan ini akan menakut-nakutkan kita, sehingga kadang-kadang kita pun tahu di negara kita pun ada juga setengah syarikat ke perusahaan sehingga dia menghalang pekerja muslimnya daripada solat Jumaat. Kadang-kadang berlaku dengan alasan-alasan yang tersendiri tak. Jadi tentulah kita ni akan rasa takut, nanti kalau aku pergi sembahyang Jumaat kena buang ataupun kena tindakan dan seumpama. Lalu tak pergi sembahyang dengan alasan tak dibenarkan. Jadi kita tak rasa takut. Sedangkan contohnya Jumaat itu adalah fardu ain bagi seorang lelaki tak. Macam mana? Jadi tapi kalau dia yakin dengan jaminan rezeki daripada Allah, yang penting dia menjalani sunnatullah, iaitu keluar bekerja, maka insya-Allah dia tak takut dengan, kita kata, dengan ugutan, dengan halangan manusia, dan dia juga tidak menghiraukan was-was yang ditimbulkan oleh syaitan dalam diri dia. Syaitan itu kan dibuat macam-macam lah. Nanti anak bini kamu nak makan apa, nanti. Akhirnya kita ini sampai meninggalkan perintah-perintah Allah. Kita mencuaikan, kita kata antaranya ibadah yang difardukan oleh Allah. Kadang-kadang sampai tahap kita ini sanggup melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tapi kalau dia memahami konsep rezeki dan dia bertawakal kepada Allah di dalam usahanya mencari rezeki, maka dia akan boleh tenang, dia boleh khusyuk di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang dibincang dululah sepintas. Ini sambungan pada malam ini, masih dalam gangguan rintangan yang pertama ya. Kemudian Imam Al-Ghazali rahimahullah disebut, dan ada pun manusia yang lemah keimanan dan pegangan agamanya, maka dia selama-lamanya berada di antara tawakal dan ragu-ragu. Bukan langsung tak ada sifat tawakal, bergantung harap kepada Allah. Kita ni berdoa, tak lupa minta dengan Allah, tapi dalam waktu yang sama kita pun duk ragu-ragu juga. Kan kalau aku tinggalkan nanti begini-begini pula. Duk ragu juga. Tuan-tuan, masalah rezeki ni tak. Lemah dan kebingungan, berada dalam keadaan ragu-ragu, lemah dan kebingungan seperti seekor keldai dalam kandang makanannya, dan ayam dalam rebannya yang sentiasa mengintai-ngintai, yakni menunggu-nunggu makanan yang biasa dibawa oleh tuannya. Saban masa menunggu kedatangan tuannya, hampir tidak putus-putus daripada mengintai-ngintai kedatangan tuannya itu. Ya, maksudnya macam mana? Ialah maksudnya dia dalam keadaan disebut tadi antara tawakal dan ragu-ragu. Walaupun dia tahu rezeki itu adalah suatu yang datangnya, hakikatnya adalah suatu yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia duk mengharapkan juga kepada manusia. Dia duk mengharap kepada manusia, seolah-olah dia rasa manusia itulah pemberi rezeki kepada dia. Tuan-tuan, kita biasa dengar ada orang bercakap, bila ada orang bantu dia, orang tolong dia akan kata, Allah, kalau Tuhan tak tolong saya tak tahulah saya ni nak makan, saya nak hidup macam mana. Ya, dia cakap begitu tak? Itu satu percakapan yang sepatutnya tidak diucapkan oleh orang yang memahami konsep rezeki ini. Ya,
yang mengenali Allah bahawa Allah itulah Ar-Razzaq, yang maha pemberi rezeki. Sebenarnya manusia ini hanyalah jadi orang tengah sahaja. Kalau bukan orang tengah tu bukan si A, Allah Ta'ala akan datangkan si B, si C dan seumpamanya. Dia akan jadi perantaraan antara rezeki yang datang daripada Allah untuk sampai kepada kita. Ada. Dan rezeki-rezeki ini kita sebut benda yang telah Allah Ta'ala tentukan. Kalau tanya nak lebih, nak banyak, semua orang nak lebih, semua orang nak banyak, tuan-tuan. Ada. Kalau tanya mana siapa yang tak nak jadi kaya, semua nak jadi kaya tak? Nak kaya semua. Tapi rezeki ini Allah Ta'ala dah tentukan. Allah Ta'ala ada rezeki yang Allah Ta'ala dah bahagi-bahagikan, yang menjadi milik kita. Tapi tak tentu lagi, tuan-tuan. Hak jadi milik kita tu akan kita belanja, akan kita guna, duk simpan puluh ribu dalam bank, lepas tu mati tak? Duit tu ke mana? Tak ada, kita tak guna dah. Orang ambil guna pun untuk belanja apa? Ke bumi kita dah. Ataupun kalau anak yang baik, dia ambil lah duit itu, mungkin dia pakai adik-beradik, dia wakaf lah atas nama bapak dia, mak dia tak. Begitu. Yang selebihnya tak ada lah. Tak ada lah. Ya. Baik. Jadi dia masih, itu keadaannya, masih dalam keadaan lemah, kebingungan antara rezeki itu adakah datang daripada Allah ataupun manusia ini, dan dia menganggap seperti pemberi rezeki, sehingga apa yang manusia tentukan dia rasa takut untuk mana tidak mengikuti apa yang dikehendaki oleh manusia. Yang kita bincangkan berkait dengan ibadah ni, sehingga keadaan itu mengganggu ibadah dia, mengganggu kewajipan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya telah lumpuh diri manusia yang lemah itu dari memikirkan tentang urusan-urusan yang tinggi, mulia dan hemahnya telah patah. Jadi orang ni sebenarnya sudah lumpuh, lemah, memikirkan tentang urusan-urusan yang tinggi, yang mulia. Maknanya tawakal dia kepada Allah pada saat itu telah hilang. Seolah-olah dia menganggap yang beri rezeki itu ialah manusia, ialah makhluk, bukan lagi Allah. Hemahnya telah patah terkulai, kekuatannya dah hilang. Maka hampir langsung dia tidak berazam melakukan perkara yang mulia, dan sekiranya dia bermaksud melakukannya, maka hampir langsung dia tidak akan berjaya memperolehinya, dan seterusnya maksudnya itu tidak akan sempurna pencapaiannya. Jadi dia ni duduk dalam keadaan ragu-ragu begitulah. Dalam keadaan ragu-ragu. Dalam dia ni berkata bahawa rezeki itu daripada Allah, tapi dia nampak juga manusia itu sebagai orang yang memberi juga rezeki pada dia. Dalam keadaan dia nak taat pada Allah, dia nak taat juga pada kehendak manusia. Akhirnya hidup dalam keadaan begitu, dia sebut kadang-kadang dia tidak akan berjaya memperolehi apa yang dia maksudkannya. Hak dengan Allah pun dia terlepas, hak dengan manusia pun dia tak dapat. Ini kadang-kadang berlaku kepada manusia. Sebab ialah hak dia nak pada manusia itu, dia tidak akan dapat kecuali apa yang ditentukan oleh Allah. Kita dengar orang berniaga kaya raya, tuan-tuan, tak? Berniaga tu berniaga ni, kita pun ni kalau aku berniaga kaya juga ni. Kita berniaga tengok-tengok bankrupt, tuan-tuan. Tak jadi, guna cara sama pun tak jadi juga. Tak jadi. Sebab apa? Sebab bukan rezeki kita. Akhirnya kita buat kesimpulan begitu, bukan rezeki kita tak? Bukan rezeki kita. Jadi janganlah kita ni jadi orang yang kebingungan tadi, sehingga dia berpaling daripada Allah, nak dapatkan apa yang ada dengan manusia, sedangkan
yang daripada manusia itu pun sebenarnya apa yang dia dapat merupakan sesuatu yang telah ditentukan bahagiannya oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Baik. Tidakkah anda pernah melihat orang-orang yang mempunyai hemah yang tinggi daripada orang-orang yang cinta kasih kepada dunia? Mereka tidak akan mencapai pangkat yang besar dan kedudukan yang tinggi mulia, melainkan mereka terlebih dahulu bertekad memutuskan hati mereka dari mengingati keselamatan diri mereka, harta mereka dan keluarga mereka. Ni dia ngajak kita melihat ada orang yang mempunyai hemah yang tinggi dari sudut cinta kasih dia kepada dunia. Maknanya dia nak dapatkan suatu kekayaan lah, contoh nak jadi orang yang nak jadi jutawan, nak jadi hartawan, nak berjaya dalam usaha duniawi dia ini. Untuk dia mencapai pangkat yang besar, untuk dia berjaya tadi, mereka ni akan kadang-kadang akan menggadai keselamatan diri mereka sendiri, menggadai keselamatan harta benda dan keluarga mereka sendiri. Ya. Contohnya macam mana? Ya, contohnya orang yang dululah, sekarang ni mungkin kurang sikit risiko. Orang dulu tuan-tuan dia berdagang. Maknanya nak berdagang ni tak kalah nak bawa sekilo dua je barang tuan-tuan tak. Dia nak merentasi lautan yang luas, daripada satu benua ke satu benua. Tentulah dia bawa kapal yang besar. Dan tentulah dia memuatkan dalam kapal itu barang dagangan yang banyak, yang dia modal dia. Ya. Berapa modalnya? Kita letaklah berapa pula? Letaklah jutaan contohnya dah. Beberapa juta. Ya. Lalu dia merentasi lautan. Dengan dia kena ada kapalnya, dengan awak-awaknya, maknanya pekerja-pekerjanya semua sekali bekalannya. Dia merentasi lautan yang mana dalam merentasi lautan itu tuan, dia tak tentu lagi bahawa ada jaminan dia selamat sampai ke tempat yang dia nak tuju. Kadang-kadang dia akan dibadai dengan dia lambung oleh ombak, ribut apa semua yang mungkin kapal dia dengan dia sekali karam, mati, lemah. Ataupun di tengah perjalanan dia dirompak oleh penyamung, oleh lanung dan seumpamanya. Ataupun bila dia sampai ke tempat yang dituju itu, mungkin dia tidak berjaya menjual barang dagangannya, tak laku. Orang tak nak barang dia. Ataupun sampai sana tengok-tengok tempat tu tempat jin bertendang, tak ada orang. Siapa nak ambil barang dia? Tapi dia menggadai ini semua. Maknanya dia ada hemah yang begitu tinggi. Dia sanggup mengambil risiko untuk dia berjaya di dalam dagangannya. Maka ini dia buat contoh. Maknanya orang beginilah yang bila dia berjaya, maknanya dia berjaya sampai, kemudian dia berjaya menjual barang-barang dia, maka orang macam ni biasanya dia akan mendapat keuntungan yang sangat besar. Yang sangat besar. Begitu. Bila dia akan mencapailah matlamat. Tapi kita lihat dia sanggup menggadai. Dia sanggup berkorban. Jadi begitulah sebenarnya kita ni kalau nak berjaya menjalani jalan akhirat, jalan yang mana tuan-tuan, kalau kita baca nanti di penghujung perbincangan kitab ini, iaitulah Imam Al-Ghazali dia sebut tentang orang yang berjaya merentasi jalan ibadah ini, paling tidak mereka beroleh 40 karamah, 40 kemuliaan
20 disebut secara ringkas dunia, 20 akhirat. Kemuliaan akhirat tu kemuncaknya dia mendapat nikmat-nikmat syurga yang masya-Allah tabarakallah. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Allah Taala menyembunyikan nikmat-nikmat syurga yang disebut dalam Quran tu banyaklah, tapi ada lagi nikmat-nikmat yang masya-Allah tabarakallah yang Allah Taala akan kurniakan kepada ahli syurga. Inilah kemuncak kejayaan yang kita semua nak capai, tuan-tuan. Nak capai kemuncak ini adalah melalui jalan ibadah ini. Jalan yang mana yang kita lalui jalan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalahnya dalam menjalani jalan ibadah ini kita diganggu, kita terganggu, kita terhalang. Itu yang dia bincang dalam kitab Minhajul Abidin. Ya. Di antara gangguan adalah masalah rezeki ini. Masalah rezeki ini. Tak. Jadi kadang-kadang tu kita boleh bercakap mudah, tapi ada orang tak boleh terima dengan mudah. Ya, bila kita bercakap kalau dia bekerja tu sehingga terpaksa maknanya mengenepikan hukum-hukum syarak, kita kata mudah, cari kerja lain lah, contohlah. Jadi dia akan jawab, nak cari kerja lain susah. Ya. Kerja kilang arak contohnya lah, semua fatwa kata haram. Ya, jadi tukang kebun kilang arak pun haram, tuan-tuan, ya. Jadi bila kita tegur, mungkin dia kata nak cari kerja lain susah, begitu dan begini. Paling tidak dia kena berazam untuk cari kerja lain. Ya, sambil-sambil itu adalah kita katalah, maknanya dia kena berazam, dan bila dia berjumpa dia kena tinggalkanlah. Tapi kadang-kadang manusia ni walaupun diberi ingat, dia kata susah nak cari kerja lain. Contohlah kita kata ada kedai-kedai yang juga jual arak, tuan-tuan. Tak apalah kita sebut dah, mudah-mudahan kedai-kedai jual arak, tuan-tuan, yang pekerjanya adalah budak-budak Melayu Islam kita. Macam mana masa dia duduk jual beli arak, datang orang beli arak, bagi dia pun ambil kira tek. Sehingga kalau kita tengok dalam hadis Nabi menyatakan Allah Ta'ala melaknat orang yang buat arak, jual arak, sediakan arak, hidang arak. Macam mana? Ya, ini contoh. Tapi kita kata itulah peluang kerja yang ada, nak buat macam mana. Baik. Tapi kalau orang yang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, maka insya-Allah lah dia boleh, dia ada kekuatan. Dia ada kekuatan untuk maknanya bekerja, tapi dalam keadaan dia sentiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ada pun raja-raja, maka mereka secara langsung terus menceburkan diri ke medan-medan peperangan, dan mereka berjuang bermati-matian menentang musuh-musuh, sama ada mereka akan binasa yakni mati, dan sama ada mereka mendapat kekuasaan kerajaan, hingga terhasillah kepada mereka pangkat dalam kerajaan dan penguasaan wilayah. Kita tengok juga dalam sejarah pertembungan manusia lah. Sejak dulu lagi lah, sama ada di benua Eropah, benua mana, benua Melayu pun duk, raja-raja ni duk berperang sama raja ni, perang dengan raja ni. Raja England dengan Scotland, Thailand, apa lagi ni, tuan, berperang lah. Jadi bila berperang ni, tuan-tuan, dua je, kalah atau menang. Ya, kalah atau menang. Dan raja ni pun kebanyakannya pergi bersama ke medan perang. Ya, sama ada mereka ini akan binasa ataupun mereka akan mencapai kemenangan. Bila pergi ke medan perang ni, tuan-tuan, maknanya dia dah sedia untuk mati dah. Ya, kalau tak sedia untuk mati, jangan pergi perang lah. Siapa yang pernah pergi ke medan perang, dia tahulah. Dia tahu, ya. Begitu. Jadi bila begitu, barulah kalau dia berjaya,
maka terhasillah bagi mereka kekuasaan. Dia akan berkuasa, akan terbentuklah kerajaan yang kuat dan seumpamanya. Ini contoh orang yang ada hemah yang tinggi, keazaman yang jitu, maka dia akan berjaya. Itu dalam urusan dunia. Ya, maknanya dia sanggup berkorban, sanggup buat macam-macam, sanggup menggadaikan sehingga keselamatan dirinya sendiri. Dan dikatakan orang bahawa Sayyidina Muawiyah, yakni Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Ya, sebab ayahnya pun Abu Sufyan adalah sahabat, Muawiyah pun sahabat, ya. Ketika melihat kepada dua pasukan tentera, yakni tenteranya dan tentera Sayyidina Ali karramallahu wajhah, di hari peperangan Siffin, beliau telah berkata, sesiapa yang mahu martabat yang tinggi, nescaya dia sanggup merempuh kebinasaan sekalipun dengan pertaruhannya yang amat besar. Tengok ni kata-kata Sayyidina Muawiyah. Cuma tentang peperangan yang berlaku antara para sahabat ni, biasanya kita tak bincang panjang lah tuan-tuan, ya. Kita tak nak menyalahkan orang ini, menyalahkan orang itu. Cuma kita ambil i'tibar daripada pertembungan yang berlaku di antara para sahabat sendiri, atas alasan dua-dua ni nak menegakkan kebenaran. Dua-dua ni memandang bahawa hanya mereka lah yang mampu untuk menegakkan kebenaran, melaksanakan perintah-perintah Allah. Begitu, ya. Kita pun tak nafikan dalam waktu yang sama orang-orang munafik, musuh-musuh Islam, menanamkan jarum-jarum mereka untuk mengeruhkan lagi pertembungan di antara Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma. Tapi Sayyidina Muawiyah ni, tengok apa dia kata. Memanglah dia pun rasa serba salah juga tuan-tuan, kerana dia nak berperang ni menentang sahabat-sahabatnya. Ada di kalangan tentera Sayyidina Ali ni adalah daripada kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, yang bersama dengan Sayyidina Ali, yang sebahagian lagi bersama dengan beliau. Tapi apa kata dia? Dia sebut, sesiapa yang mahu martabat yang tinggi, dia hendaklah sanggup merempuh kebinasaan. Kena harungi juga, walaupun mungkin dia akan menghadapi kebinasaan, kekalahan, sekalipun dengan pertaruhannya yang amat besar. Begitu. Itu yang selebihnya kita kena baca dah sejarah dah. Sebab memang ada dua peperangan yang besar berlaku, peperangan Siffin dengan peperangan Jamal. Antaranya ialah, asalnya ada juga disebut, ada sejarah menyebut bahawa ialah ada di sana peranan golongan munafik juga yang melaga-lagakan sesama umat Islam dengan dakwaan, contohnya bahawa Sayyidina Ali ini tidak menjatuhkan hukuman kepada pembunuh kepada Sayyidina Uthman dan seumpamanya. Ini berlaku tak, sehingga rakyat bangun memberontak dan seumpamanya. Baik. Tapi itu sejarah yang panjang. Yang paling penting ialah kita mengambil i'tibar. Jangan sampai keadaan itu berulang kepada umat Islam di akhir zaman ini. Tapi memanglah kita lihat di serata dunia Islam, pertembungan antara umat Islam itu menerus juga berlaku. Itu tentang raja-raja, pemerintah yang mahukan dia ni akan jadi raja yang unggul, pemerintah yang hebat, maka dia sanggup juga menempuh kekalahan atau menempuh kebinasaan. Dan adapun para saudagar, maka mereka sanggup menempuh tempat-tempat bahaya di darat dan di laut, dan mereka sanggup pula mencampakkan diri dan harta benda mereka ke daerah-daerah yang terputus hubungan di timur dan di barat,
dan lagi mereka memperkuatkan tekad memperjudikan jiwa mereka di atas salah satu dari dua perkara, sama ada kehilangan nyawa dan sama ada keuntungan laba, sehingga terhasil untuk mereka keuntungan yang besar, harta benda yang banyak dan barangan yang berharga dengan sebab kenekadan azamnya itu. Itu disebut tentang orang yang nak berjaya dunia begitu. Ini yang mereka kena sanggup merempuhnya. Saya ambil sikit lagi tuan-tuan. Dan ada pun penjual di pasar yang lemah hatinya. Tapi kalau orang yang meniaga gitu-gitu tuan-tuan, niaga gitu-gitu, bersungguh ke tak bersungguh tak? Dia kata penjual di pasar yang lemah hatinya dan nipis keazamannya, maka dia hampir langsung tidak memutuskan hatinya dari hubungannya dengan dirinya dan hartanya. Maka dia sepanjang umurnya hanya berulang-alik dari rumahnya ke kedainya, dan dia tidak akan sampai kepada martabat yang mulia seperti yang tercapai oleh raja-raja, dan dia tidak akan beruntung besar seperti para saudagar yang berani menempuh bahaya. Maka sekiranya dia mendapat di pasarnya keuntungan 1 dirham dari barangan dagangannya, maka keuntungan itu baginya sudah amat banyak. Dan dia berperasaan begitu kerana pergantungan hatinya terikat dengan sesuatu yang maklum, maka yang disebutkan ini adalah tentang dunia dan ahlinya. Jadi orang yang meniaga tu kadang-kadang dia kata apa? Alah dapat untung, dapat untung RM10, RM20 cukup lah. Agak-agak peniaga macam ni tuan-tuan, kalau dari sudut dia kata tentang dunia dan ahli dunia ni, agak-agak peniaga macam ni bila agak-agak akan jadi kaya tuan-tuan? Sampai sudah lah. Kadang-kadang dia kata balik modal cukup lah, dapat modal balik, esok beli jual balik, ya. Sampai sudah tak akan kaya, tak akan berjaya. Ya, begitu. Berbeza dengan disebut tadi pedagang yang sanggup, ya, sanggup maknanya mengeluarkan modal yang banyak, sanggup menempuh bahaya dan seumpamanya. Biasanya yang macam ni dia akan dapat keuntungan yang sangat besar. Dia akan dapat keuntungan yang sangat besar. Baik. Jadi kalau kita tuan-tuan dari sudut akhirat, kalau kita buat begitu agak-agak, apa kita dapat? Habuan kita di hari akhirat kelak. Tak? Silat hari bulan rugi tuan-tuan tak? Tak dapat apa silat hari bulan. Ya. Adapun ahli yang cintakan akhirat, maka pokok modal mereka itu ialah sifat yang unggul ini, iaitu tawakal. Ni orang yang cintakan akhirat ni yang dia nampak matlamat akhirnya nak dapat syurga Allah. Sebab tuan-tuan, kita ni kena jelas ni matlamat akhir kita ni kena jelas tuan-tuan. Sebab kita ni bila mati bukan habis cerita. Sebab kita ni orang Islam, orang yang beriman, kita beriman dengan hari akhirat. Akhirat ni apa ada di hari akhirat? Kemuncaknya adalah syurga neraka tuan-tuan. Kemuncaknya syurga negara. Kita ni orang beriman, telah kita mahukan syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pokok modal kita ini untuk kita dapatkan akhirat, untuk dapatkan syurga Allah, iaitulah dengan tawakal dan memutuskan hati dari pergantungan kepada yang lain daripada Allah. Barulah tuan-tuan, perkara berkait rezeki ini tidak akan mengganggu perjalanan ibadah kita. Barulah tak akan terganggu. Kalau tidak, tak jadi kerja tuan-tuan. Duk tawaf Kaabah, buah hati duk teringat bab niaga begitu ni, tak jadi kerja juga tuan-tuan. Tak jadi kerja. Kena ada tawakal dan memutuskan hati dari pergantungan yang lain selain daripada Allah.
Tak kala mereka semua memperkukuhkan sifat tawakal itu dalam hati mereka, dan mereka benar-benar berjaya menghasilkan sifat itu dalam dirinya, lalu mereka menumpukan perhatian untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, dan mereka telah dapat mengasingkan diri dari makhluk, bebas berjalan di muka bumi, mampu mengharungi padang pasir, dan sanggup mendiami bukit bukau dan lereng-lerengnya, maka jadilah mereka itu hamba-hamba Allah yang gagah perkasa, tokoh-tokoh agama yang sejati. Tengok disebut tokoh agama yang sejati, tuan-tuan. Dia tak takut pada manusia, tak bergantung kepada manusia. Tapi kalau ahli agama pun bergantung pada manusia, tuan-tuan, habis. Nak bercakap, tahan, tak boleh bercakap semua, sebab nanti banyak cerita lah nanti banyak cerita. Orang dia kata untuk menjadi hamba-hamba yang gagah perkasa, yang tokoh-tokoh agama yang sejati, orang-orang yang bebas, merdeka dan raja dunia. Raja dunia ni hanyalah satu perumpamaan. Maknanya kita dalam dunia ni, tuan-tuan, kita tak takut benda lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita duk takut pada manusia, kita jadi hamba pada manusia sampai bila-bila. Tapi kalau kita takut hanya pada Allah, maka kita ini diumpamakan seperti raja dunia, bebas merdeka. Sebenarnya mereka orang-orang yang bebas merdeka, mereka berjalan menurut kemahuannya. Sebab itulah kita lihat generasi umat Islam yang pertama, mereka ini berani untuk merantau, berhijrah. Kita tengok kubur sahabat ni, sahabat yang meninggal dunia ada di merata tempat. Sehingga di Asia Tenggara ni pun ada. Di Indonesia pun ada. Sahabat ni dia datang, pergi berdakwah, pergi Afrikanya banyak, pergi keluar. Mereka akan berjalan menurut kemahuannya. Kenapa? Kerana mereka ini tinggi tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak keluar Teluk Intan pun takut tak? Nanti pergi tempat lain macam mana pula apa. Mereka singgah turun di suatu tempat menurut kemahuannya, dan mereka bermaksud melakukan urusan-urusan besar dari urusan-urusan ilmu dan ibadah menurut apa yang mereka mahu, tanpa ada penghalang dan tanpa ada sekatan terhadap mereka. Kita pun baca sejarah Islam di negara kita ni, tuan-tuan. Sampai Islam di negara kita ni melalui jalan mana? Jalan pedagang. Pedagang-pedagang Islam yang datang singgah. Lalu mereka ini bukan setakat berdagang, tapi yang lebih penting adalah mereka adalah pendakwah. Mereka menggunakan jalan perdagangan ini untuk mereka mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua tempat, datarannya dan tingginya, kampungnya dan hutan belantaranya, bagi mereka adalah sama belaka. Mereka tak takut, mereka mengharunginya. Dan begitu juga semua masa, malam dan siangnya, pada sisi mereka serupa jua. Dan pada keadaan tersebut itulah diisyaratkan oleh Nabi SAW dengan sabdanya. Ini yang terakhirlah saya baca. Nabi sebut apa? Man sarrahu an yakuna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah, wa man sarrahu an yakuna akraman nas falyattaqillah, wa man sarrahu an yakuna aghnan nas falyakun bima fi yadillah aw thaqa minhu bima fi yadihi. Allah, masya-Allah. Kata Nabi, sesiapa yang suka menjadi manusia yang paling kuat, maka hendaklah dia bertawakal kepada Allah. Dia akan jadi manusia paling kuat bila dia boleh bertawakal pada, sebab dia yakin tak ada sesuatu yang boleh memudaratkan dia melainkan dengan izin Allah. Tak ada. Sehingga kalau semua manusia berkumpul nak memudaratkan dia, kata Nabi, tidak akan mampu mudaratkannya melainkan sesuatu yang telah Allah Ta'ala tentukan mudarat itu menimpa diri dia. Ini keyakinan, tuan-tuan, iman ini.
Jadi kata Nabi, siapa nak jadi orang paling kuat, dia kena bertawakal kepada Allah. Dan sesiapa yang suka menjadi manusia yang paling mulia, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallah atqakum. Paling mulia adalah orang paling bertakwa. Ya. Dan sesiapa yang suka menjadi manusia yang paling kaya, maka hendaklah dia jadikan apa yang ada dalam tangan Allah lebih diyakini dari apa yang ada dalam tangannya sendiri. Tangan Allah itu maksud itu kiasan sahaja ya. Maknanya dia yakin dengan rezeki yang Allah dah jamin. Dia lebih yakin dengan jaminan rezeki daripada Allah daripada apa yang ada di tangan dia sendiri. Benda ada di tangan kita ni tuan-tuan, kadang-kadang mudah aja hilang. Duit dalam poket kadang-kadang jatuh hilang entah ke mana. Pernah tak berlaku? Rasa banyak dah berlaku tak? Benda yang kita jaga-jaga hilang. Ya, boleh hilang sekelip mata benda-benda ni, ya. Sebab itulah kita kalau orang beriman, kita tak takut untuk bersedekah, untuk berwakaf dan seumpamanya. Ya, kita tak perlu rasa takut. Kerana rezeki ini adalah suatu yang telah ditentukan qadarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang sempat kita baca ya pada malam ini berkait dengan perkara yang pertama, kenapa kita perlu bertawakal kepada Allah dalam masalah rezeki. Yang dia sebut dulu, kalau saya ambil sebagai penutup, dia kata yang pertama ni supaya apa? Supaya banyak sangat ni. Supaya dia kata menjuruskan tumpuan untuk beribadah, dan nanti ia akan berjalan baik untuk anda menurut semestinya. Barulah kita ni dapat menjuruskan perhatian kita untuk beribadah, iaitu apabila kita ni tuan-tuan benar-benar bertawakal kepada Allah dalam masalah rezeki. Sebenarnya kalau kita muhasabah diri kita, fikir dalam-dalam, itulah sebenarnya tak perkara yang boleh melapangkan hati kita, melapangkan fikiran kita, merehatkan tubuh badan kita daripada merasa bimbang dan rusing dalam perkara yang berkait dengan rezeki ini. Itulah kerana adanya sifat tawakal kepada Allah dalam masalah rezeki. Wallahu a'lam bis-shawab. Setakat tu dulu malam ni. Minta maaf terlajak sikit Baik. Ada soalan ke? Ada soalan, kena lajak lagi lah. Ya. Macam mana? Tak dengar. Store. Ya, betul. Itu yang kita sebut tadi, kita kena ada suatu penegasan lah dalam masalah tu. Contohnya pihak-pihak yang berwajib tu dia kena bertegas. Contohnya dia kena buat kaunter pembayaran yang asing. Paling tidaklah. Ya, maknanya dia kena ni kaunter ni untuk ni yang ni je. Tak melibatkan orang-orang Islam apa semualah. Sebab contohnya ada negeri-negeri yang boleh dilaksanakan, maknanya kalau nak jual benda ni dia dijual di tempat yang khas sahaja. Kalau kedai arak ya tuan-tuan. Sebab kita nak halang orang yang bukan Islam ni untuk minum arak, itu tidak bolehlah halang 100%, ya. Cuma hendaklah kita kata dibuat suatu undang-undang yang khusus bagaimana pelaksanaannya supaya orang Islam ni tidak terlibat dalam perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang kita terlibat.
Supaya juga rezeki yang kita peroleh itu seterusnya adalah rezeki yang benar-benar halal, yang baik. Sebab kita bimbang tuan-tuan, akhirnya dia berkait dengan semua orang tak. Sebab siapa yang keluar lesen pula, siapa yang lulu lesen pula, siapa yang buat undang-undang ni pula, habis tuan-tuan. Akhirnya siapa yang memenangkan orang ni pula, tuan-tuan lah yang pangkah. Kena semua kita tuan-tuan. Ada, dah betul ni kita kena bincang secara serik lah, secara tulus kita buat. Akhirnya kena kita juga. Saya pangkah dia tak nak, saya tukang suruh dia buat macam ni, betul lah. Tapi masalahnya berpuluh tahun macam tu. Ada, itu contoh. Jadi banyak benda. Sebab itulah hari ni ada kita dengar desakan-desakan kepada pihak berkuasa hari ini dalam suasana majoriti yang ada yang masih berada di tangan majoriti, kita kata ahli parlimen Islam dan seumpamanya. Buatlah sesuatu untuk kita membetulkan perjalanan dalam semua urusan lah. Jangan duk biar benda yang berlaku, benda yang tak elok, benda tak betul ni berlaku dan terus berlaku. Sebab manusia ni tuan-tuan, kalau dia tidak dipimpin oleh iman ni kepada Allah, dia kena dikuatkuasakan dengan undang-undang. Bila kuat kuasa undang-undang, maka dia pun patuh, sebab kalau dia tak buat, dia akan diambil tindakan. Macam tak pakai topi keledar lah tuan-tuan tak? Kalau tak ada undang-undang pakai topi keledar, tuan-tuan nak pakai topi keledar tak? Tak pakai pun. Tapi kalau ada orang pentingkan keselamatan, naik basikal pun dia pakai topi keledar basikal. Dia pakai. Dia akan pakai untuk keselamatan, dia tahu untuk selamat. Tapi kalau tidak ada undang-undang, ramai orang, itulah macam-macam boleh berlaku. Jadi kadang-kadang bila kita tidak dipandu oleh iman, kita dikuasakan dengan hukum syariat yang bertepatan dengan, kita kata, apa yang akhirnya apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, rasanya cukuplah satu soalan tu lah. Jadi kita setakat tu dulu malam ni, insya-Allah, dan kita akan sambung dalam perbincangan yang akan datang. Saya minta maaf kerana mengambil masa yang agak panjang sikit, telajak sikit pada malam ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا مما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم دبرنا يا الله فإنا لا نحسن التدبير. اللهم ردنا إلى دينك الإسلام ردا جميلا. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. اللهم ادفع واكشف عن البلاء والوباء والفحشاء ما لا يدفعه ولا يكشفه أحد غيرك. اللهم اتمم بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله منا ومنكم. Kita tangguhkan dengan doa kafaratul majlis dan surah al-asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu lakum qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.